Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam di Srip Channel. Assalamualaikum semua. Hari ini insya-Allah Ustaz akan membincangkan mengenai tajuk Jawi dan Khat tahun 4 tanda bacaan. Mari sama-sama kita masuk ke dalam slide yang Ustaz buat ni untuk memahami lebih tajuk tanda bacaan. Okey, tanda bacaan. Huraian bagi tanda bacaan. Tanda bacaan digunakan bagi memahami maksud atau kehendak ayat dengan jelas dan tepat. Tanda bacaan ni digunakan ataupun diletakkan simbol-simbol dia untuk menunjukkan sesuatu kehendak yang dilontarkan ataupun yang diinginkan oleh seseorang kepada sesuatu perkara dengan jelas dan tepatlah. Okey, mari kita tengok simbol-simbol ataupun tanda-tanda bacaan yang digunakan di dalam sebuah ayat. Okey, jenis-jenis tanda bacaan. Yang pertama, tanda soal. Yang kedua, titik ataupun noktah bertindih. Yang ketiga, koma. Yang keempat, tanda seru. Yang kelima, noktah. Yang keenam, tanda pengikat kata. Murid-murid diminta untuk menghafal simbol-simbol dia. Jangan tak hafal simbol-simbol sebab perkara yang nak kita gunakan ialah ada penggunaan simbol-simbol dia. Tapi bagi Jawi dia ada kelainan sikit. Macam tanda soal ni dia terbalikkan, dan tanda koma ni dia dalam keadaan terbalik. Macam koma ni dia nombor bentuk dia nombor 6 kecil. Nanti kita tengok contoh-contoh dia. Noktah. Tanda yang diletakkan setelah membina sesuatu ayat. Contoh dia, Ardi suka bermain bola. Okey, tengok noktah tu diletakkan di hujung ayat selepas perkataan bola tu. Nak menunjukkan perkataan tu dimatikan. Okay, seterusnya, noktah juga digunakan untuk senarai nombor. Contoh, 1 noktah. Apa dia? 2 noktah. Perkara apa? 3 noktah. Perkara apa? Noktah digunakan bagi membezakan perkara dan senarai yang kita ingin lakukan. Ini contoh dia. Ia juga untuk singkatan bagi sesuatu organisasi. Contoh, PIBG. Persatuan Ibu Bapa dan Guru, itu secara penuh dia. Tapi untuk singkatan PIBG bagi sesuatu organisasi. Tak boleh nama kita buat macam ni. Kalau dia kata nama kita memang daripada IC, ada singkatan, tak apa. Tapi bagi organisasi besar memerlukan singkatan. Jadi untuk mengasingkan perkataan-perkataan tu untuk kita faham, jadi letak noktah tu. Contoh satu lagi, TUDM. Yang kedua, koma. Okey, koma digunakan untuk memisahkan pembilangan dan pengulangan. Okay, contoh, rumah itu disewa oleh Abu, Atan dan Ali.
Rumah itu, bentuk rumah itu disewa oleh Abu, Atan dan Ali. Tanda yang memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Huraian untuk koma ni, penggunaan tanda koma ni, ia juga digunakan untuk memisahkan kata di hadapan ayat induk. Contoh dia, wah, koma, cantiknya pemandangan itu. Setiap perkataan tanda seru, perkataan yang menggambarkan perasaan, contoh wah, aduhai, cheese, bubuh tanda koma selepas perkataan yang menunjukkan perasaan, baru bubuh tanda seru. Dan tanda yang memisahkan baris pantun. Koma juga digunakan untuk memisahkan baris pantun. Contohnya, siakap senohong, gelama ikan duri, koma, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Kena bubuh perkataan koma di pertengahan ayat pantun. Jadi, andai kata dua ke tiga pantun 2 kerat ke, pantun 4 kerat ke, pantun 6 kerat ke, pantun 8 kerat, di pertengahan sebelum perkataan itu dimatikan dengan noktah, kena bubuh tanda koma. Okey, seterusnya tanda soal. Tanda soal diletakkan pada akhir ayat tanya. Contoh, di manakah tempat tinggal kamu? Tanda soal tu jawi, tanda soal dia terbalik. Contoh dia, ilustrasi yang Ustaz tunjukkan tu, Ustaz dia bertanya, kamu tinggal di mana? Murid dia jawab, saya tinggal di Ipoh. Okey, tanda seru. Tanda seru digunakan bagi menggambarkan perasaan. Ada 7 jenis tanda seru. Maknanya menggambarkan perasaan kita. Yang pertama, amboi, wah, aduh, aduhai, cheese, hai. Okey, contoh dia, aduh, sakitnya pinggang saya. Wah, cantiknya pemandangan itu. Ini contoh dia menunjukkan perasaan. Jelas bagi ayat ni menunjukkan apa yang kita ingin katakan, ataupun sesuatu individu itu ingin nyatakan perasaan dia. Contoh, aduh sakitnya pinggang saya. Lelaki baju oranye ni, dia bukannya menghidup udara segar tu, dia sakit pinggang tu, yang dia pegang pinggang tu. Bagi perasaan dua-dua orang kanak-kanak ni, wah, cantiknya pemandangan itu. Kita boleh tahu apa yang ingin dia nyatakan. Okey, seterusnya noktah bertindih. Noktah bertindih ni selalunya digunakan berada di permulaan dialog. Kita tengok contoh dia. Acap (2) bertindih, nampak? Selepas nama Acap. Ibu, saya lapar, Acap kata. Dan ibu dia pun balas, makanan sedang dimasak, Acap. Tengok penggunaan (2) bertindih tu di mana? Bagi dialog. Dia letakkan di sebelah nama individu yang kita ingin tunjukkan dia yang bercakap. Untuk tanda pengikat kata pula digunakan untuk menulis cakap ajuk. Contoh, Ustaz, saya mahu ke tandas, kata Daniel.
nak menunjukkan siapa yang berkata-kata ni, perlu pembuka kata dan penutup kata. Lepas tu tulis nama ataupun individu yang berkata tu. Contoh yang Ustaz bagi ni. Silakan. Ustaz tu kata, Daniel boleh pergi ke tandas. Daniel pun ke tandas. Sekian dulu daripada Ustaz untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih kerana anda telah like, share dan subscribe serta tekan tombol loceng. Bye, jumpa lagi di video akan datang.